السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد. Alhamdulillah, begini kita sambung bacaan kitab ringkasan hukum-hukum berkaitan jenazah pada muka surat 340 di ujung-ujung kitab. Tajuk dia bid'ah yang berkaitan dengan pengebumian jenazah dan perkara-perkara yang mengikutinya. Kata Syekh di sini rahimahullah taala, dan Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, pada poin yang ke-80 dia kata menyembelih kerbau semasa jenazah dibawa sampai ke kuburan sebelum jenazah tersebut dikebumikan dan dibagi-bagikan daging kerbau tersebut kepada semua yang hadir. Ini bid'ah. Mungkin tempat kita tak ada, orang tak buat kan. Sebagai tempat mungkin dia buat lah. Sebab tu ditulis di sini. Ya, ada orang buat. Mungkin tempat kita dia bagi-bagikan makanan ke apa-apa. Ya, tak tahulah, wallahu alam. Tapi setakat ni kita tak nampak lah. Yang ke-81 dia kata meletakkan darah sembelihan korban ketika jenazah dikeluarkan dari rumah ke dalam kubur jenazah. Kubur darah sembelihan korban tadi. Ni orang kita tak buat, jangan lagu. Ya, siram darah korban tadi kan. Haiwan tadi siap dalam kubur tadi. Tak tahu lah i'tiqad apa dah. Cuma yang orang kita buat siram air atas kubur, air mawar. Ya. Tapi kalau dia niat untuk kejapkan kubur tu tak apa. Ya. Tapi kalau niat dia untuk sejukkan ke apa ke, ya. Supaya orang yang mati tu tersedar dia telah mati. So malaikat dah datang soal tu tak tahu. Itu perkara yang kembali kepada niat dan i'tiqad kita lah kan. Kemudian ada kita sini berzikir di sekeliling katil atau tilam jenazah sebelum jenazah dikebumikan. Duduk di keliling dia kan, zikir, tahlil lah, la ilaha illallah kan. Ataupun baca Yasin, baca Al-Quran, zikir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia maknanya baca Quran pun zikir juga. Biasa dia orang baca surah Yasin lah. Okay? Sebab Yasin yang sinonim dengan masyarakat kita kan. Yasin. Sebut Yasin semua orang kenal Yasin. Sebut Al-Baqarah ke, An-Naml ke, Yunus ke, kan? Al-Isra ke, tak kenal. Sebab dia orang tak baca Quran, melainkan baca Quran mungkin masa khatam dengan tok guru tu sekali ya. Mungkin masa umur 12 tahun, mungkin masa umur 15 tahun. Khatam baca Al-Quran kan? Ya, kita baca Quran bila habis khatam Quran tu 30 juzuk tu habis. Tak baca lagi lah Quran. Kecuali Yasin yang dibaca pada malam Jumaat. Itu pun kalau dia ingat hari itu Jumaat. Kalau dia ingat hari itu Jumaat, dia pun tak baca Yasin tu. Ini. Dia berzikir, ini perbuatan bid'ah, berzikir di sekeliling jenazah sebelum jenazah dikebumikan. Sama ada zikir dengan baca zikir-zikir tertentu seperti tahlil lah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ataupun dengan membaca ayat-ayat daripada Al-Quran, Al-Fatihah ke, Al-Fatihah, ataupun surah Yasin, ataupun apa-apa surah, kan, di tepi mayat. Ini juga bid'ah. Kemudian melakukan azan semasa memasukkan jenazah ke dalam kuburnya. Azan ni waktu solat ya. Kan? Tiba-tiba nak masuk ke dalam kubur azan. Nak turun rumah, nak pergi haji, pergi ke Mekah buat haji pun azan. Saya pernah disuruh oleh orang tabung haji lah. So saya azan pukul 3 pagi kat Belanda Jaya. Kita azan nak berangkat lah.
Saya kata dah masuk waktu subuh kok. Baru pukul 3 pagi. Saya tak azan lah, orang lain azannya. Ya. Jadi nak musafir dilaungkan azan. Dia pun ambil dalil pada mana, mungkin dalam dalil dan cerita Piramli kot. Kan nak pergi keluar pergi perang mana ke azan. Nah, ini bukan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Azan ni ketika nak solat je ataupun ketika mengikut satu pendapat qaul lah, ketika bayi yang dilahirkan kan. Itu pun hadisnya tidak sahih. Begitu. Kemudian bid'ah lagi ketika pengkebumian ni menurunkan jenazah daripada kubur, dari bahagian kepala kubur. Kalau ikut sunnahnya dia bahagian kaki. Ini kan, ni kepala dia, ni kaki. Hulurkan jenazah daripada sini, bahagian kaki kubur. Tapi dia masukkan jenazah bahagian kepala kubur. Dengan i'tiqad tertentu lah. Tapi kalau dia tak tahu tu dia cerita lah kan. Tapi kalau dah mau masuk pun takkan nak keluarkan balik jenazah tu. Biarkanlah. Begitu. Kemudian meletakkan sedikit Turbatul Husain. Turbatul Husain ni tanah Karbala tu lah. Yang mana tahu ada orang pergi Karbala kan. Balik Syiah kata ni tanah suci, tanah tempat dibunuhnya Husain radhiyallahu anhu. Jadi dia pun pergilah ambil tanah tu sikit, buku-buku bawa balik. Kalau dia mati nanti tak pesan suruh kubur dalam kubur dia tanah Al-Husain. Turbat ni tanah halal, bahasa Arab kan, turab debu ataupun tanah Al-Husain alaihi salam. Pada jenazah semasa menurunkan jenazah ke dalam kuburnya, kerana menganggap ia mengamankan jenazah daripada sebarang ketakutan. Ini dia. Ini orang Syiah ke aja ni. Kemudian menaburkan pasir di bawah jenazah tanpa ada sebarang keperluan, tanpa ada sebarang alasan, letak pasir bawah jenazah tadi. Kemudian meletakkan bantal atau seumpamanya di bawah kepala jenazah di dalam kubur. Tak bantal. Ataupun dia buat apalah, buat dengan tanah liat ke apa-apa, bentuk bantal je, letak bawah kepala dia. Dalam kubur. Biasa dia orang buat bulat-bulat tu kan. Objek 3 biji tu kan. Untuk letakkan di, tak tahulah. Itu bukan sunnah Nabi SAW lah. Kemudian merinjiskan air mawar pada jenazah dalam kubur. Kalau kita buat atas kubur, orang kita kan bawa satu jar air tu kan. Air untuk apa? Minum ke apa? Takkan nak minum pun sikit lah, orang ramai. Rupanya dia siram atas kubur. Satu anak dia mari siram sikit. Kan lagi apa nama lagi, seorang lagi mari siram. Kalau 7 orang, 7 kali siram lah. Setiap anak tadi menyiram air ataupun ahli keluarga dia lah, menyiramkan air di atas kubur tadi. Ini juga perbuatan bid'ah yang tidak ada sandarannya dalam Islam lah, yang tidak pernah diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila kita tegur, bagi tahu, dia orang kata dah lama dah kita buat. Dah turun-temurun dah kita buat. Jadi bila benda yang dah biasa buat ni, bila tak buat dia jadi macam pelik, ganjil. Sebab apa? Sebab sunnah itu dah mati lama. Jadi bila mati sunnah ni, naiklah bid'ah. Bid'ah tu dah berkarat lah, sukar untuk dikikis kan daripada masyarakat. Maka bid'ah itu dianggap sunnah. Sunnah itu dianggap pelik. Pelik lah. Orang tak pernah buat. Orang tak pernah buat. Lepas-lepas bagi salam sembahyang jenazah, terus angkat jenazah. Orang tak pernah buat macam ni. Sebab apa? Sebab bid'ah dah lama dah, berlaku di kalangan masyarakat. Tiba-tiba kita dah buat sunnah, lepas solat habis lah, bagi salam, solat jenazah, angkatlah jenazah tu. Bukan ada acara-acara lain lagi, tahlil lah, doa lagi lah. Doa tadi dalam solat lah. Dia tak puas. Kadang-kadang dia tahu benda tu tak sunnah, tapi dia tak buat. Kalau dia tak buat, dia rasa tak puas. Sebab biasa buat. Macam orang tua kita lah, orang tua kita yang dia kan tak belajar kot dalam bab-bab, contohnya bab solat qasar,
solat jamak, solat duduk, solat baring. Kan dia pening, tak boleh nak bangun ni, pening. Kita solatlah atas kerusi ke apa. Tak apa boleh. Dia tetap nak berdiri juga walaupun kan tak boleh nak berdiri. Kita risau dia jatuh, kan terhantuk kepala dekat simen ke apa ke, lagi mudarat. Tapi dia tak puas. Dan dia sanggup tak solat daripada menjamak solat. Dia sanggup tak solat. Sanggup nak qadha kan tak solat. Maksudnya dia bukan jenis orang yang tinggal solat. Tapi dia sanggup tak solat. Kenapa? Kerana nantilah qadha. Naik bas kan? Naik bas daripada kita kata Kuala Lumpur ke Kuala Nerang, Kedah umpamanya lah, tempat paling jauh Perlis. Kedah kan tentu kita akan terlepas satu solat. Solat Zuhur ataupun solat Asar. Terlepas tak berhentilah kan. Jadi maknanya yalah kalau abang berhenti pun dia tak solat jamak. Macam mana dia nak solat Zuhur nanti? Bukan bahas berhenti setiap waktu solat kan. Kalau berhenti setiap solat tak apa lah. Tapi itu pun maknanya dia tak nak buat. Kerana tak puas, tak biasa. Tak biasa dengan sunnah. Jadi dia rasa pelik, ganjil. Tapi kalau orang buat dia tak kisah, tapi dia tu sendiri tak nak buat. Takut tak sah solat dia. Contohnya tu lah. Beginilah perkara bid'ah tadi. Kemudian orang-orang yang ke-89, ke surat 341, kalau ada buku 341 lah. Orang-orang yang hadir menaburkan tanah dengan belakang tangan, belakang tapak tangan. Tanah tak sini. Ya. Gitu. Sambil mengucapkan lafaz istirja' iaitu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Kemudian membaca minha khalaqnakum pada taburan pertama. Ini saya pernah tengok ada ustaz buat lah. Ya. Minha khalaqnakum pada taburan pertama, daripadanya kami ciptakan kamu. Dia ambil tanah dia tabur, minha khalaqnakum. Tamam? Yang kedua dia baca taburan yang kedua, wa fiha nu'idukum, dan padanya, pada bumi ini kami kembalikan kamu lah. Daripada tanah kami ciptakan kamu, dan kepada tanah kami kembalikan kamu. Ya. Kemudian dia baca pada taburan yang ketiga, wa minha nukhrijukum taratan ukhra, daripada tanah itu kami keluarkan kamu lagi sekali. Hari kebangkitan. Jadi ada orang baca ni. Ini tak sunnah. Oh, ini tak sunnah. Tapi bidah. Tapi tengok dalam kitab Al-Majmu' Imam Nawawi. Ada mana sebut itu selain. Cek iratan Ustaz. Yalah, tak sunnah. Sebab tu Syekh disebut di sini. Disebut dalam kitab para ulama. Tapi kita kata kalau tak ada sandaran yang sahih daripada Nabi SAW, walaupun Imam Nawawi sebut, ya, tapi Nabi tak sebut, Nabi tak ajar, ya, maka tak sunnah. Ya, walaupun ustaz-ustaz kita buat, ya, doa ramai-ramai di kuburan, tak sunnah pun. Doa masing-masing ya. Walaupun ustaz-ustaz sunnah kita buat, dia baca doa, kita pun aminkan doa dia di kuburan, tak sunnah pun. Tapi ustaz sunnah kita buat sebahagian lah. Ya, maknanya walaupun ada hadis, ada sandaran, tak ada. Maknanya tinggalkan doa masing-masing. Ataupun begini maknanya kan tak perlu baca, tak boleh pun baca yang ni. Sebab tak diajar pun oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu agama. Ya, tak ada sandaran. Tapi Ustaz, kalau dia kata dia baca tu sebagai tazkirah untuk yang hidup. Baca apa? Baca ni? Yang menghadiri. Baca ni? Bukan yang ni, yang Ustaz kata yang doa tadi tu kan? Doa tu bukan tazkirah. Tazkirah lah. Tazkirah sembah je lah. Assalamualaikum tuan-tuan semua. Kan? Alhamdulillah kita telah selesaikan perkebumian jenazah sahabat kita. Kan? Jadi semoga Allah Subhanahu Wa Taala menerima amalan dia dan diampunkan segala dosa-dosa dia. Dan ini merupakan pengajaran bagi kita bahawa kita juga akan menghadapi saat-saat yang begini. Maka buatlah persediaan yang sepatutnya kita kena buat persediaan. Tak sekira umum. Ya. Bukan wajib pun. Kenapa buat? Tak buat. Tak apa, tak buat. Tapi waktu-waktu macam tu kita bagi tazkirah sebagai mengingatkan diri kita kan, sebab kita berada di tempat yang patut kita ambil pengajaran.
Sebab ziarah kubur ni tujuannya untuk mengingati kematian, bahawa kita juga akan mati macam kawan kita mati. Kita akan dikebumikan macam mana dia dikebumikan. Kita akan dimasukkan ke dalam lahat seorang-seorang macam mana dia dimasukkan ke dalam lahat seorang-seorang. Tak ada kawan, tak ada teman. Yang jadi teman dia adalah amalan soleh. Itulah teman dia. Sama ada amalan soleh ataupun amalan tak soleh, amalan soleh. Itu je lah. Itu tazkirah kan. Peringatan 5 minit ke 10 minit ke, tak kisahlah. Setengah jam ke. Gitu. Baik, doa masing-masing lah. Allahumma thabbithu, Allahumma ghafir lahu, ya Allah ampunkanlah dia. Berilah keteguhan kepadanya untuk menjawab soalan-soalan mungkar nakir yang penemuan. Tak kisah doa. Doa yang sabit yang warid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ud'u li akhikum ats-tsabat. Doakan keteguhan untuk saudara kamu ni, maknanya fa innahu al-ana yus'al, kerana sekarang dia sedang disoal. Doakan Allahumma ighfir lahu, Allahumma thabbithu, Allahumma ighfir lahu. Doa. Gitu. Tazkirah tadi tujuannya adalah untuk beri peringatan kepada orang yang hidup, bukan untuk mengajarkan kepada si mati. Adapun orang hari ni kita itulah dia maknanya kan, bila sunnah dah mati, bila sudah bid'ah, ditalkinnya orang dalam kubur. Sedangkan Allah Taala kata wa ma anta bimusmi'in man fil qubur. Engkau tak boleh nak bagi dengar orang yang berada di dalam kubur. Dah masuk kubur tak dengar dah apa kita cakap, tak dengar lah. Cumanya pada waktu-waktu itu diberikan pendengaran kepada dia ketika kita langkah balik dari kuburan dia mendengar bunyi gesekan tapak kasut kita kan, dia dengar itu je yang diberitahu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lebih betul Nabi tak beritahu. Habis itu kita bagi salam apa semua tu, dia dengar ke tak? Nabi tak beritahu bahawa dia mendengar salam yang kita bagi. Salam ni adalah doa daripada kita untuk dia. Dan doa kita untuk dia pun bukan dia dengar pun. Sebab apa kita kata macam tu? Sebab Nabi tak bagi tahu, wahyu tak bagi tahu. Tak penting pun dia nak dengar doa kita. Yang pentingnya Allah tu yang menerima dan mendengar doa kita. Itu yang pentingnya. Dan makbulkan doa kita. Itu yang penting. Si mayat nak dengar doa kita tak penting pun. Bukan dia kata mayat menjawab salam kita tu tak. Di mana dia kata? Nabi tak pernah beritahu macam Nabi SAW tak pernah beritahu si mati menjawab salam orang mati, sebab dia berada di barzakh. Kita pun tahu barzakh ni apa. Barzakh ni satu pemisah. Jadi pemisah. Orang lalu kat luar dinding tu kan, dia bagi salam, kita dengar kan, dia sembang kita. Nanti orang kata dia gila. Sembangan dinding ke kamu tak? Dengan orang dalam kelas. Ya. Jadi maknanya begitu. Tak ada dalil. Tak ada hadis yang beritahu bahawa orang dalam kubur jawab salam kita, kecuali Nabi SAW. Di mana sahaja kita berada, kita berselawat dan salam ke atasnya, Allah sampaikan kepada Nabi SAW. Tak perlu nak kirim-kirim. Siapa nak pergi Mekah lah, mak tak kirim salam kat Rasulullah. Okay. Tak perlu. Selawat dan salam di mana-mana saja sampai. Itu khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun kita ni orang biasa, doa lah sampai. Ataupun bersedekah untuk si mayat kan, ikut satu qaul para ulama begitu. Sebelum ni kefahaman kita macam tu kan, dia boleh jawab salam kan. Kalau dia tak boleh jawab salam, kenapa dia suruh kita bagi salam? Jadi maknanya bukan macam tu. Disuruh kita bagi salam. Salam itu adalah doa untuk mereka yang berada di perkampungan itu, di perkuburan tu. Itu dia. Kemudian mengucapkan pada taburan yang pertama bismillah. Taburan yang kedua al-mulku lillah. Taburan ketiga al-qudratu lillah. Taburan keempat al-izzatu lillah. Taburan kelima al-afu wal ghufran lillah.
Taburan ke-6, Ar-Rahmatulillah. Taburan ke-7, membaca firman Allah, Kullu man 'alaiha fan. Sampai habis. Kan? Apa nama daripada firman Allah Ta'ala min hadillah. Kemudian minha khalaqnakum sampai situ. Sampai habis ayat lah kita. Ini juga tak disunnahkan lah. Tidak kita nak kena hafal banyak-banyak ni. Bawa buku lah. Ini kubur kan. Nak baca satu-satu. Kemudian yang ke-92, membaca 7 surah ini ketika nak kebumikan orang ni. Al-Quran kan. Dia berkata apa salahnya Quran? Oh lah. Pasal Nabi SAW tak ajar pun benda ni. Baca Al-Fatihah, Al-Alaq, Al-Nas, Al-Ikhlas, Al-Nasru, Idza jaa Nasrullah kan, Al-Kafirun, Al-Qadar, serta membaca doa ini ketika dikebumikan jenazah ni kan. Ini tak sunnah ni. Allahumma inni as'aluka bismikal azim wa as'aluka bismikal ladzi huwa qiwamuddin wa as'aluka wa as'aluka wa as'aluka wa as'aluka. Banyak benda dia minta ni. Dia rekan tidak panjang ni. Wa as'aluka bismikal ladzi idza su'ilta bihi u'taita wa idza du'ita bihi ajabta. Rabb Jibril wa Mikail wa Israfil wa Izrail. Sampai habis doa panjang ni. Panjang ni. Jadi maknanya tak ada orang kita hafal kot. Yang orang kita hafal Al-Fatihah aja lah. Al-Fatihah kan? Al-Fatihah. Dalam bracket pula dibaca. Kan? Al-Fatihah dalam bracket dibaca. Gitu. Orang ada orang mati Al-Fatihah. Dah biasa dengan masyarakat kita. Fatihah Yasin, Fatihah Yasin. Ya. Jadi kita tahu lah surah Fatihah ni surah yang teragung dalam Al-Quran. Kan diturun dia saja turun kan. Dibawa turun oleh satu malaikat, belum turun dia buka pintu langit, pintu tu tak pernah dibuka pun sebelum ni. Dan malaikat turun bawa surah Fatihah tak pernah turun pun ke bumi melainkan dia bawa surah tu. Memang kita surah yang teragung dalam Al-Quran, surah Al-Fatihah. Tapi kenapa kita pandai-pandai letakkan di sini, letakkan di situ? Kan? Adakah kita ni Rasulullah? Adakah kita ni utusan Allah? Kita nak pandai-pandai. Kan? Nak letakkan sesuatu dalam agama Tuhan ni yang tak dibawa oleh Rasul SAW, utusan Allah itu. Itu maksudnya. Kemudian membaca surah Al-Fatihah di sisi kepala jenazah. Biasa orang buat ni. Dan membaca surah Al-Baqarah di sisi kedua kakinya. Awal surah Al-Baqarah. Dekat di kaki, bahagian kaki. Bahagian kepala baca Al-Fatihah, kaki baca awal surah Al-Baqarah. Kemudian membaca Al-Quran semasa menaburkan tanah pada jenazah. Ini dia. Mentalkinkan jenazah semasa proses pengebumian. Ini bid'ah. Dia sebut nama si fulan bin si fulan. Bin si fulanah lah. Dia pun bin mak dah. Kan? Masa hidup bin ayah. Dah mati pun bin mak lah pula. Bawa adil. Tidak tak adil lah kan. Masa mati pun bin mak, masa hidup bin ayah. Gitu. Sebut nama kawan tu, cerita beritahu dekat dia. Sekejap lagi ada malaikat nak mari. Kan? Dalam bahasa mudah kita lah kan. Lagi malaikat nak tanya soalan-soalan ni. Ingat ni aku nak beritahu ni soalan ni. Bocorkan soalan. Aku siap bagi jawapan. Kan? Jadi aku bocorkan soalan malaikat. Ataupun kamu dulu di dunia kamu memang tahu soalan ni. Dan kamu tahu jawapannya. Tapi sekarang kenapa terkejut besar? Terkejut besar lah. Nyawa keluar daripada badan kan. Terkejut mati ni. Terlupa habis semua. Cuba habis semua. Jadi aku nak ingat kau lah. Sekejap lagi malaikat datang tau. Dua malaikat ni. Dia akan tanya soalan ni. Kamu ingat tak soalan ni? Mudah ya? Siapa Tuhan kau? Kan? Apa agama kau? Siapa lelaki ini yang diutuskan pada kau? Jawablah dengan mudah. Soalan mudah ada kita. Jawab dengan fasih. Dengan tergagap-gagap. Dengan takut-takut.
talqin jenazah semasa proses pengebumian ni tak pernah diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak pernah buat. Ya. Yalah, kita tengok kan orang kita kan, dia pergi ke Mekah, pergi ke Madinah kan. Madinah ni tempat asal Islam. Islam dia datang dari situ. Tiba-tiba dia pergi dia ikut ada kematian family, kawan-kawan yang meninggal kan, dia ikut jenazah pergi ke perkuburan kan. Dia orang kumi-kumi balik ya. Doa pun tak ada. Talqin pun tak ada. Kan dia tak nampak kan. Dia tanya dia kata, itu sana mazhab lain. Kita balik sini kita mazhab lain pula. Jadi sesumpah lah. Tukar warna. Pergi sana warna lain, balik sini warna lain. Kan? Bagi mereka kan, orang-orang jenis orang Saudi ni sembahyang pun sah. Sebab mereka ni kata Tuhan ni berjisim, Tuhan berbentuk. Mereka tuduh pun. Kan? Orang tak kata pun. Jadi bila kata macam tu kafir lah. Bila kafir kenapa sembahyang imam Masjidil Haram tu semua tak sah solat lah. Sebab bukan Islam. Mereka pergi Mekah sembahyang belakang imam tu juga. Solat dia sah ke tak? Sebab tu ada di antara mereka yang ekstrim. Kata nak solat, tak nak pergi Mekah. Lagi pokok Wahabi ni merintah. Tak pergi Mekah. Tak buat haji. Pasal apa? Termasuk di kalangan orang yang tidak mampu. Kenapa? Kerana yang memerintah Saudi itu bukan Islam. Ekstrim inilah ekstremis yang sebenar. Orang yang ikut Quran dan Sunnah tu bukan ekstremis. Ni pokok ekstremis ni. Yang menuduh orang kan, mengatakan orang apa nama pokok Wahabi ni mereka ni mujassimah, menjisimkan Tuhan. Tuhan mereka kata pokok ni kata Tuhan berbentuk dan sebagainya. Itu hanya tuhmahan dan tuduhan palsu dan direka-reka. Itu maknanya sebab tu sebahagian daripada isteri tak pergi Mekah, tak buat haji. Tunggu nanti satu masa Mekah tu ditakluk oleh siapa-siapa yang bukan daripada golongan Saudi ni, mungkin mereka akan pergi Mekah lah. Tak tahulah mereka dah mati mungkin 1000 tahun lah kot. Kan? Wallahu a'lam. Hari. Tapi Ustaz, kalau masa dia pergi Mekah tu, masa solat subuh kan, semua kat sana tak baca dulu kan. Jadi sebab ada masa dia baca pula. Dia baca kunut. Sangka Menyalahi imam. Kan? Kita nak kata solat tak sah, solat cukup rukun dan syarat. Tapi dia ketika dia bukan, maksud dia imam ketika yang tidak tu kan, dia bukan menyalahi rukun lah. Dia baca mirilah doa tu. Tapi itulah bid'ah yang dia buat. Tapi tak semua buat pun. Tak pernah lagi kita jumpa. ada kawan saya dia cerita dia balik. Dia buat? Dia buat. Oh. Maknanya sampai macam tu sekali kan. Tak apalah, yang sebahagiannya pergi Mekah dia tak sembahyang di masjid, sembahyang di bilik hotel. Tak ada 100,000 tadi. Kita nak 100,000 satu solat kan. Dia sembahyang kat hotel. Kalau tak nak sembahyang di belakang imam Wahabi. Baik. Kemudian memacak dua batu di atas kubur orang perempuan. Oh, nak kata ni orang perempuan, dia ada dua batu. Tak tahu lah batu apa, batu nisan ke apa. Tapi kalau kita di sini laki-laki perempuan boleh memacak dua batu kan. Batu nisan. Sebab dia nak bezakan antara laki-laki dan perempuan pun. Kemudian menangisi kematian jenazah dan menyebut-nyebut kebaikannya di sisi kubur. Sebaik sahaja jenazah tersebut selesai dikebumikan. Ada juga bid'ah. Kemudian yang ke-98, memindahkan jenazah ke tempat-tempat yang mulia. Lagi dianggap istimewa. Al-Masyahid Al-Sharifah. Sebelum atau selepas jenazah dikebumikan. Oh, dikebumikan di situ. Maknanya kemudian digali, dia bawa jenazah ni ke tempat-tempat yang mulia lah. Tempat-tempat yang dianggap mulia. Kan? Di tempat kita tak ada lah ni. Mungkin orang Syiah ke apa yang buat ni kan. Dia bawa ke tempat-tempat, contohnya tempat Karbala ke apa ke. Kan? Kemudian tinggal di sisi jenazah selepas dia dikebumikan di rumah.
yang berada di kubur tersebut atau berhampiran dengannya. Dia buat pondok wakaf di kubur tadi kan. Tidur dekat situ, tunggu di situ. Tunggu nama jenazah tadi sampai 100 hari ke apa. Gila-gila lah. Kan ada pondok wakaf tu kita buat kan. Situ ada gila lah. Ada orang hantar makan, minum, toilet tak tahu lah ada kot. Kan? Lepas tu sembahyang semua situ lah. Baru ni ada Ustaz. Ya. Tapi bukan sebab ni lah, sebab takut orang curi jenazah. Sebab masa tu banyak orang curi jenazah. So keluarga dia tunggu sampai Di mana orang curi jenazah? mana ke Kelantan lagi sebab. Ada orang curi jenazah? Bukan curi jenazah, dia macam Ambil organ. tak tahulah kita bawa ni last year. Maknanya kalau tujuan tu tak nak salah bola ada guide, tapi tak bolehlah sembahyang di kuburan tu. Kan? Tapi sebagian kubur dia ada macam pagar kan. Ada pintu gate tu. Tapi ni first time dengar orang curi jenazah. Bukan curi jenazah, macam dia kacau. Dia kali-kali kubur baru. Dia ambil kapan pun kot. Kan tak tahu. So keluarga dia tu terpaksa tunggu lah sampai setentik baru dia orang nak. Ya. Tapi asalnya tak boleh lah tunggu jenazah tu kan. Tak tunggu apa lagi dah. Dia dah mereput habis dah kan. Tak ada apa dah. Kemudian tidak masuk rumah selepas pulang daripada mengebumikan jenazah, kecuali selepas membasuh anggota badan yang menyentuh jenazah. Tak tahu lah orang kita buat ke tak. Kemudian yang meletakkan makanan dan minuman di atas kubur supaya diambil oleh orang ramai. Dia pun tak pernah tengok gini. Memberi sedekah di sisi kubur. Syekh ni tulis semua apa yang dia tengok, dihimpun dalam kitab yang berbagai kan, bid'ah-bid'ah yang orang buat dalam masalah pembumian jenazah ni dikumpulkan di sini. Kemudian menyiram air di atas kubur pada bahagian kepalanya, kemudian melingkar siraman tersebut di atasnya dan menyiram air yang berbaki di tengahnya pula. Bahagian kepala kemudian buat macam tu pula kan, siram air. Hakikatnya saya siram air pun bid'ah juga. Untuk apa siram tadi kan? Itu dia. Kemudian bid'ah-bid'ah yang berkaitan dengan ucapan takziah dan perkara-perkara yang dilampirkan kepadanya. Mengucapkan takziah di sisi kubur. Pergi kubur maknanya ucap takziah. Ya? Nak kena pergi kubur dia ucap takziah. Kemudian berkumpul di satu tempat untuk mengucapkan takziah. Menghadkan bilangan hari kepada 3 hari sahaja untuk ucapan takziah ini. Dan 3 hari lah, lebih banyak tak boleh. Ini juga maknanya bid'ah. Takziah ni bila-bila aja lah. Ya. Bila kita rasa perlu kita ucap lah. Setahun tak jumpa kawan kita kan. Dia kata dah meninggal lah. Suami dah meninggal lah. Bila? Dah 2 tahun lah. Mana 2 tahun lah kita tak jumpa. Jadi maknanya sabarlah. Kan lebih dah sabar pun kawan tu. Dah 2 tahun dah. Lama dah. Sebab kesedihan atas kematian ni, perpisahan kematian tak sama dengan perpisahan masa hidup. Kesedihan tu. Sebab sedih orang mati ni sekejap lah. Kan esok habis lah. Tapi kalau isteri ni mungkin dia ambil 4 bulan. Dia bagi tempoh 4 bulan 10 hari kan. Lama tu. Tapi sebelum tu dah tak ada apa dah. Dia tak sedih dah. Kan sedih mungkin hari tu ya. Hari kedua, ketiga tak sedih dah pun. Lupa dah. Tak ingat dah kan. Tapi tempoh dia bagi 4 bulan 10 hari tu lama lah. Tapi kena tunggu lah bagaimana. Tak boleh kan tu di rumah. Ya. Gitu. Kemudian ada kata tidak duduk di atas hamparan yang disediakan di rumah jenazah untuk orang-orang yang hadir untuk mengucapkan takziah dan membiarkannya begitu selama 7 hari. 7 hari dibentangkan kapek ke apa ke, siapa pun tak duduk situ kecuali maknanya orang yang nak datang ucap takziah je duduk situ. 7 hari tak ada siapa pun pijak tu kapek tu. Orang kita ni tak nampak benda macam ni kan. Yang kita nampak tutup cermin nampak. Ambil kain tutup cermin kan.
Terus solek ke apa. Kemudian selepas itu mereka melupuskannya. Tak guna dah. Terus bakar habis. Tak guna lagi dah. Kemudian memberi ucapan takziah dengan ucapan a'zamallahu lakal ajru. Semoga Allah membesarkan pahala kamu, mengurniakan kesabaran kepadamu dan merezekikan kita dengan kesyukuran. Kerana sungguhnya diri kita, harta kita, anak isteri kita, semuanya itu adalah kurniaan Allah yang menyeronokkan kita. Dan antara kepunyaannya yang diberi pinjam dan diamanahkan kepada kita, dia membuatkan kamu menikmatinya dalam kecemburuan orang lain, dalam kegembiraan. Dan dia mengambilnya semula daripadamu dengan menggantikan dengan ganjaran besar, iaitu selawat, rahmat dan hidayah. Jika kamu mengharapnya daripada Allah, oleh itu bersabarlah. Dan janganlah ketidaksabaran kamu menggugurkan pahalamu. Ketahuilah bahawasanya ketidaksabaran itu tidak akan menolak sesuatu apapun dan tidak akan menghilangkan kesedihan dan segala yang menimpa. Ayat dia bagus, cantik kan? Elok, comel, susunan bahasa dia, tapi tidak disunahkan. Bahkan dia bid'ah dengan lafaz yang tertentu macam ni sebagai ucapan takziah. Ada pun orang kita pula dia kata apa? Saya ucapkan takziah lah. Takziah. Jadi mana itu bukan hakikat ucapan takziah. Takziah ni maksudnya kita bagi semangat dekat dia, dorongan, motivasi, suruh sabar, kan? Harapkan ganjaran pahala daripada sisi Allah Ta'ala. Ucapan-ucapan yang macam tu lah. Bukan saya ucapkan takziah di atas kematian saudara awak ataupun suami awak ataupun isteri awak. Bukan begitu. Takziah diucapkan, salam takziah, kan? Katakan salam pagi Malaysia, salam satu Malaysia, salam madani, salam takziah, salam hadari. Jadi maknanya takziah ni sebagai nak bagi kuat semangat dia. Tak apalah, sabarlah insya-Allah. Ada sesuatu yang terbaik yang Allah nak bagi pada kita di atas musibah ini. Bacalah doa yang diajar oleh Nabi SAW. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Kita bagi motivasi, semangat dekat dia. Itu takziah. Kemudian mengucapkan takziah dengan berkata, inna fillahi azaan min kulli musibatin wa khalafan min kulli faitin wa billahi fathiqu wa iyyahu farju fa innamal mahrumu man hurima ath-thawab. Sesungguhnya di sisi Allah terdapat pelepasan kesedihan daripada setiap musibah dan terdapat gantian daripada setiap yang hilang. Oleh itu naklah hanya kepada Allah kamu semua percaya dan hanya kepadanya kamu semua mengharap. Kerana semuanya orang yang dihalang itu adalah orang yang dihalang daripada ganjaran. Ini ucapan-ucapan dia kan. Kemudian ahli keluarga jenazah menyediakan makanan untuk tetamu yang datang kepada mereka. Sepatutnya tetamu yang bawa makanan, bukan ahli jenazah tadi. Sebab mereka dirundung kesedihan, dalam kesedihan, kan? Maknanya maka kita gembirakan dia, bahawa sekurang-kurangnya bagi semangat. Sekarang mungkin bila kita bawa makanan, mungkin dia tak rasa nak makan kan. Nanti tengah malam lapar, rasa nak makan kan. Tengok makanan tak ada, tapi kat makanan ada orang yang bawa tadi, boleh dia makan sekurang-kurangnya. Yalah mungkin siang tu dia tak lapar kan, tapi mari pukul 12 malam daripada kemarin tak makan kan, takkan tak ada rasa lapar. Oh kalau tak lapar kan seronok kan, tak lapar kan, ajak makan tak lapar. Kita ni 2 hari tak lapar, seronok tak seronok? Seronok ah. 2 hari tak lapar seronok ah. Jimatlah duit satu. Yang kedua sihat lah, tak makan banyak. Makan banyak ni tak sihat. Kurang makan ni sihat. Kalau kita tak lapar, ada ubat tak lapar. Kalau ada jual saya nak beli ubat tak lapar. Mana bila tak makan ubat tu kita tak lapar kan? Bagus kan? Jimatlah duit kita, mahal-mahal lah ni. Tak beli mahal kan?
Itu dia. Baik. Kemudian menerima tetamu untuk mengucapkan takziah pada hari pertama. Hari pertama ya. Kalau nak mari nak ucap takziah hari pertama ataupun hari ke-7 dan hari ke-40 dan genap setahun kematian. Hari lain tak terima, hari ni ya terima. Ya. Maksud tetapkan hari-hari tertentu lah untuk ucap takziah. Itu juga bid'ah lah. Kemudian ahli keluarga jenazah membuat kenduri pada hari Khamis pertama dari hari kematiannya. Orang kita dia buat apa? Malam tu buat lah. Orang kita tu hari ni siang mati, malam ni buat lah. Kenduri. Bila tak bulan ni dia orang tak buat, dia orang bagi duit kat catering ke apa-apa. Kan? Kita pergi masjid, kita tengok ada lah setimbun, bungkusan nasi. Kan, letak dekat masjid, depan masjid tu kan. Kita pergi sembahyang, apa ni nasi ni nak jual ke nak bagi kat kita? Kita nak ambil pun segan. Nak tunggu orang lain mula ambil baru, boleh ambil ni. Ambil nasi. Orang, dia boleh letak kan? Hari Jumaat, dulu pisang. Dulu pisang kan? Hari Jumaat tu pagi-pagi tu tengok pisang dah tergantung lah masjid. Tuan pisang tak ada lagi. Pisang dah sampai masjid. Jadi bolehlah orang sampai awal masjid kan? Kan masjid kan? Kadang-kadang kita tengok ada ABC kan, ada apa? Ada air sirap Bandung lah apalah kan, sirap lemon lah apalah. Lepas tu nasi lemak kan. Tak tahu mungkin dia buat kenduri ni untuk apa? Untuk kan sedekah semua. Tak apalah kan, baguslah jamu orang makan tadi. Tapi depa ni pula makan sampai orang khutbah Jumaat boleh bodoh makan lagi. Bukan salah orang bagilah. Bukan salah orang yang bagi tu, orang bagi tu bagus kalau nak sedekah kan. Bolehlah, tak masalah lah. Nah, jadi orang yang hak jenis susah tak ada makanan ni rajinlah pergi masjid. Ada sahabat yang dia kerja dah, tak ada kerja. Dah tak diterima bekerja. Katanya kamu macam mana makan? Makan minum tak ada masalah dia kata. Kan? Maghrib dah settle dah. Lepas kuliah maghrib ada jam masjid kan? Makan malam okey dah. Subuh esok pergi kuliah subuh pula. Tapi kuliah subuh ni hari Ahad dia orang jamu. Kan? Ahad adalah sarapan kat masjid kan? Hari lain tak sarapan. Tunggu hari Ahad pula ada sarapan ni lah. Itu dia. Baik. Kemudian menerima dan menghadiri jemputan kenduri arwah di kita. Menerima dan menghadiri jemputan kenduri arwah. Kalau dia panggil kan kenduri arwah kan. Kita nak buat macam mana? Kita pergi sebelum tu ataupun selepas tu lah. Kalau saya lah. Tapi saya tak pernah pergi pun. Tak pernah panggil saya pun. Kan? Lama dah saya tak pergi kenduri ni. Teringin juga nak makan nasi kenduri. Baru dia balik kampung lah. Dah lah. Pergi kenduri kahwin. Memang tak jemput. Kalau orang jemput, tak tahu lah. Kat sini siapa nak jemput kita sebab di masjid-masjid. Di kampung-kampung, jemputan semua tulis kat whiteboard ni. Masjid kan? Saya bukan jenis baca whiteboard. Kan? Pergi masjid balik, tak tahu ada kenduri kat mana. Kan? Jadi duduk di kampung tu dalam 15 tahun lebih lah. Saya ingat 2 kenduri kot yang saya pergi. Kan? Jadi tak wajib pergi kan sebab ikut sini kan. Itulah cerita dia. Jadi menerima dan menghadiri jemputan kenduri arwah. Ini memang kalau orang panggil masa tak pergi lah, bla bla. Memang tak panggil pun. Tempat saya duduk sekarang ni lah. Dan tempat duduk sebelum ni pun saya tak pergi pun. Kenduri arwah. Jadi maknanya adik-beradik kita nak panggil, semua duduk jauh-jauh. Ya, memang dia pun tak panggil pun. Kalau jemput pun jemput macam tu je lah kan. Panggil manis mulut ya. Gitu. Jadi menerima dan menghadiri jemputan kenduri arwah ni bid'ah. Bila kata boleh pergi, kata boleh pergi. Waktu kenduri tu jangan pergi. Pergi lepas tu ke. Semalam ke, hari ni kenduri semalam pergi. Ya. Ataupun besok ke pergi. Ataupun petang nanti ke pergi. Kan? Sebenarnya istilah kenduri arwah ni
Okay. Kadang-kadang kita boleh jadikan dia sebagai sunnah. Contohnya kan, kita nak buat baik untuk mak ayah kita. Kita ada duit lebih, kita nak belanja kawan kita makan, kita nak buat kenduri. Istilah kenduri kan. Kita jom kedai mamak mana-mana. Ya, aku belanja lah, aku nak buat kenduri untuk mak aku. Mak arwah lah. Ya, untuk mak kita, untuk ayah kita. Pahala tu kita untuk mak dan ayah. Boleh ya? Teh tarik segelas. Jom buat kenduri arwah. Duit dah macam mana? Ada RM10. Boleh lah kita dua orang teh tarik seorang segelas. Kan? Betul apa wadah masalah benar. Kan? Cukup lah. Kan? Kenduri arwah. Boleh ya, tak ada masalah. Ya? Yalah. Kan? Kawan kita ajak minum, kita tak bawa buat kenduri untuk mak tu. Kita belanja kawan kita. Jom kena buat kenduri untuk ayahku. Kat mana? Kat rumah. Kat kedai mamak ayah. Maggi goreng je. Kan? Apa ni macam tu, kita kena tolong. So, family. Yalah, kena tolong family kita buat kenduri kan. Kalau boleh lari, larilah. Kalau boleh ya kan, melarikan diri. Buatlah macam-macam alasan. Tapi saya rasa bab ni saya selamat lah. Kan? Orang lain tak tahu lah. Baik, ucapan sesetengah orang. Tidak boleh mengangkat alas hidangan makanan dan minuman dari malam pertama kematian hingga malam ketiga, melainkan orang yang meletakkannya. Siapa letak, dia yang angkat. Jangan orang lain letak, orang lain angkat. Ada juga macam ni orang buat kan. Kemudian membuat jalibi az-zalabiyah, sejenis manisan lah. Tak ada lah tempat kita ni. Atau membelinya dan membeli sesuatu yang dimakan bersamanya pada hari ke-7 kematian. Ni ada i'tiqad di bulan ni. Wasiat daripada jenazah supaya dibuat kenduri arwah untuknya pada hari kematiannya atau selepas hari kematiannya. Ada satu orang tu, dia ni sembahyang pun tak, ataupun sembahyang kadang-kadang sembahyang, kadang-kadang tak. Tapi dia pesan kat anak dia, esok ayah mati jangan lupa buat kenduri. Dia tak sembahyang pun. Sembahyang pun, celuk-celuk ya. Tak solat. Orang tua. Tapi dia pesan kat anak dia. Anak dia belajar sunnah. Pak dia tak sembahyang. Apa masalah dia? Kan? Nabi Ibrahim pun ayah dia tak Muslim kan? Tapi dia pesan kat anak dia. Dia tahu tak anak dia tak nak buat kenduri arwah. Lepas tu orang kenduri arwah pun tak pergi. Lepas tu bising-bising, buat kenduri arwah bising-bising ni anak dia ni. Kan, tak buat kenduri arwah ni, tak pergi pun. Pesan kat anak dia. So ayah mati buat tau. Kulhu. Buat kulhu. Kulhu tu tak tahlil lah. Kenduri arwah lah. Dia kata kat anak dia, pesan. Ya? Ini dia. Wasiat daripada, walaupun orang tu orang soleh kan, dia tengok anak dia jenis tak buat kenduri arwah ni, dia anak dia pelik ni. Dia pesan kat anak dia, wasiat. Ingat ayah, wasiat ni. Ayah mati suruh buat kenduri arwah. Ayah siap tinggal duit dah, sekian-sekian duit khas untuk kenduri arwah. Dia pun jawab, duit ayah tinggal itu faraid. Duit dia tinggal faraid lah. Walaupun dia dah sediakan untuk buat majlis arwah untuk dia, sekian-sekian ribu selama 1 tahun. 1 tahun ni kan, dia kata buat kenduri arwah untuk ayah tiap-tiap malam. Ni 1 jongkong mah ayah tinggal. Kan, untuk kenduri arwah ayah. Anak dia pun tak tahu, diam. Dalam hati dia, aku faraid kan ni. Kan? Ya apa tidak, tidak apa tidak. Diam ya. Dia tak melaksanakan wasiat ayah dia. Tak berdosa pun. Bahkan tak boleh nak melaksanakan wasiat itu. Kemudian dan memberi sedikit wang kepada orang yang membaca Al-Quran, bertahlil dan bertasbih untuknya. Ada dulu masyarakat kita buat ni, ada sembahyang hadiah. Dulu jahiliah pernah dapat lah sembahyang hadiah kan. Tak ada sembahyang hadiah berapa orang. Sekarang ada lagi. Ada lagi ke? Di kampung saya ada lagi. Oh, sembahyang hadiah untuk mayat. Untuk sedekah lah. Kita solat,
pahala kita solat tu. Dia harga apa nama si mati dan family dia bayar kat kita lah satu solat berapa ringgit kan. Satu kalau orang kaya sikit satu solat mungkin dia bayar 500 juga. Tengok yang solat tu lah. Kalau solat tu dia punya serban besar lagi. Kan? Dia punya warak tu nampak lebih. Dia punya yuran tu mahal sikit. Kan? Kalau anak-anak murid biasa ni kan. Jadi dapat lebih longgak ni. Kan? Tu dapatlah yuran murah sikit. Solat hadiah. Dia berbeza Ustaz dengan solat lain tu. Solat hadiah ni mana ada? Tak ada. Dia macam upah. Dia maksud dia solat hadiah ni solat sunat lah. Bagi mereka lah fahaman mereka bahawa solat tu solat sunat. Kita hadiahkan solat tu pahala dia kepada orang mati tadi. Saya sana ke kampung saya solat jenazah diupah. Pasal jenazah tu biasalah di kampung. Tapi di sebelah-sebelah ni tak ada kot. Tak pernah nampak lagi dah. Di sebelah kampung-kampung kita utara, selatan, timur, barat ni mungkin ada lagi kot. Sampur kan, dalam tu ada berapa ringgit? 5. Gantung pada orang ada. Dulu zaman dulu tahun 80-an RM2. Kalau tak Sebab satu takbir 50 sen. Dia 4 kali takbir. Allahu Akbar 50 sen. Tapi RM2 tu boleh makan banyak benda dah. Nasi berlauk memang dah settle lah pagi tu. Kan? Kalau sehari dah 3 orang mati, syukur alhamdulillah. Kan? Tapi nak cari orang mati ni payah. Kita mengaji pondok dulu, tunggu orang mati ya, tak boleh makan sedap pun. Kan? Tidak akan nasi dengan ayak sejuk, ikan kering. Kan? Ada orang mati, seronok. Kan? Berseri yang muka. Balik-balik solat jenazah tu pekat berseri yang muka. Kan? Bolehlah makan sedap sikit. Sekarang tak tahu lah, RM5 kot. Sebab tu dia masuk khairat kematian kan. Sebab khairat kematian ni untuk tu lah duit nak bagi upah-upah. Apa mandi jenazah. Upah apa lagi? Itulah orang yang urus jenazah tu lah, mandi kafan. Kemudian untuk imam tadi tahlil, talqin apa benda lagi kan. Talqin tu bukan free tu, kena yuran. Kan? Tak bagi yuran kan kau tak talqin lah. Teruk kau tu tak boleh jawab soalan. Kan? Tak boleh jawab soalan sebab tak ada orang talqin je. Ini dia. Baik. Kemudian wasiat daripada jenazah supaya beberapa orang lelaki bermalam di kuburnya selama 40 malam atau lebih atau kurang. Pernah tengok kan YouTube ada? YouTube. Di Popi tidur kan. Bawa dengan rice cooker apa semua gitu kan. Nak masak nasi. Baca Quran. Baca Quran lagi kau ni tidur, kau ni bangun baca Quran. Gila ya. Sampailah berapa hari, 40 hari tu kan. Tak berhenti. Malaikat main nak check tengok ada orang baca Quran balik. Malaikat pun nak check tengok, nak tanya soalan tengok ada orang baca Quran balik. 40 hari, lepas 40 hari tak payahlah tanya. Kan? Tak tahu dia buat iqab macam mana kita pun tak tahu. Ni semua reka-rekaan ni kan. Mewakafkan harta benda. Lebih-lebih lagi mewakafkan wang untuk dibaca Al-Quran atau untuk dilaksanakan solat-solat sunat, atau untuk berselawat atas Nabi SAW atau bertahlil dan diniatkan sedekah pahalanya kepada roh pewakaf atau kepada roh orang yang menziarahinya. Itu dia. Kemudian wali jenazah memberi sedekah untuk jenazah dengan sesuatu yang mudah baginya sebelum malam pertama habis. Sebelum habis malam pertama kematian itu kan. Jika dia tidak menjumpainya, tak ada benda yang dia nak sedekahkan, miskin lah. Maka dia solat 2 rakaat dengan membaca pada setiap rakaat surah Al-Fatihah dan ayatul kursi sebanyak sekali dan surah At-Takatsur sebanyak 10 kali. Apabila ia selesai menunaikan solat, dia pun berdoa, Allahumma sallaitu hadhihi as-salah wa ta'lamu ma aradtu biha. Ya Allah, aku telah solat, aku telah melakukan solat ini dan kau Maha mengetahui apa yang aku nak. Allahumma ba'ath thawabaha. Ya Allah, hantarkanlah pahala solat ini ila qabri fulanil mayyit, ke kuburan si fulan yang mati itu. Mana ya? Ada orang buat benda ni.
yang tak diajar oleh Nabi SAW, yang tak ada dalam syariat Islam, tak ada. Dia baca dalam tahlil. Oh. Kemudian bersedekah bagi pihak jenazah dengan memberikan makanan-makanan yang digemari oleh jenazah semasa hidupnya. Jenazah suka makan kambing bakar je lah. Lencok. Jenuh apa tu? Nak kena bayar, nak kena tolong sedekah mahal. Kan? Ini dia. Bersedekah bagi pihak ruh orang-orang yang meninggal dunia pada bulan Rajab, Syaban dan Ramadan. Ini dah bulan ni. Ni bulan apa? Syaban. Masuklah Syaban tu. Berapa hari lagi lah Ramadan. Tak lama lah. Ramadan tengoklah borang penuh lah di masjid tu. Kat tabung duit tu kan. Borang tahlil. Sedekah bawah tu ikhlas. Kalau orang bagi 50 sen juga dia pun nak terima lah. RM1 ke. Dia baca juga kot. Mungkin baca pendek sikit lah. Kan? Sedekah. Dia tahu kalau dia bertulis bawah tu, yuran dia berapa? RM10 ke apa kan? Minimum sedekah RM10. Tu bukan sedekah dia bagi, tu paksa. Mana dia? Rajab, Syaban dan Ramadan. Ada orang kita nak sedekah tunggu Ramadan tu nak sedekah. Dia pun tak tahu dia sampai Ramadan ataupun tidak. Tak nampak nak sedekah pun. Saya biasa sedekah bulan Ramadan. Bulan lain saya tak sedekah. Duit disimpan untuk Ramadan. Mana dia boleh tahu kalau dia akan hidup sampai ke Ramadan dia akan datang. Nak sedekah lah sekarang. Sebelum malaikat maut mari habis lah. Bukan harta kita lagi dah. Malaikat maut mari, nyawa dah keluar pada badan. Hak kita nak sedekah bulan Ramadan tu bukan hak kita dah. Tuhan sama. Hak waris. Warai lah. Ini dia. Teringat nak buat. Takut tak sempat buat. Ini dia. Kemudian meninggalkan solat. Tu dia tak solat. Pasal apa tak solat? Berkabung atas kematian. Memang jenis tak solat dah. Ya. Dijadikan alasan untuk tidak solat. Kemudian membaca Al-Quran untuk para jenazah. Baca Quran. Menunaikan solat sunat untuk jenazah. Jenazah tak pernah solat sunat pun sebelum ni. Solat tak pernah. Solat untuk dia. Jadi ada duit banyak boleh lah. Okay. Sedia khas. Akaun solat untuk aku. Solat sunnah untuk saya. Ya. Dia masukkan setiap bulan. Dia tak solat. Kemudian memerdekakan hamba untuk jenazah. Sekarang tak ada lah ni. Sekarang ada hamba dah. Membaca Al-Quran untuk jenazah dan mengkhatamkannya di kuburan. Pergi ke kubur jenazah pada awal pagi, pada hari selepas hari jenazah itu dikebumikan. Besok pagi-pagi esok pergi kubur. Oleh ahli keluarga, kaum kerabat dan kenalan-kenalan jenazah. Menghamparkan hamparan untuk orang yang datang melawat ke kubur pada awal pagi tersebut dan pada waktu yang lain. Mendirikan kemah di atas kubur. Bermalam di kubur selama 40 malam atau lebih atau kurang. Ini orang kita ada buat sebahagiannya. Di kubur-kubur Tok Guru kot. Kan? Tok Guru yang dia agak segi wali-wali keramat ke apa-apa. Kan? Dia pun duduk situ. Memuji-muji jenazah pada malam ke-40 kematian. Atau ketika berlalunya setiap tahun. Aktiviti ini dinamakan sebagai at-tadhkar, ataupun tizkar, kenang-kenangan ataupun ingatan. Ada orang kita tak buat ni. Menggali kubur sebelum kematian sebagai sebuah persediaan untuk meninggal dunia. Contohnya, kita pergi beli satu kubur, kan? Di mana Putrajaya ke mana ke, kan? Bagi tahu saya nak satu kubur, kan? Order siap, tempah, kan? Tiba-tiba mati kat Bangladesh. Dekat satu kampung pedalaman dekat Chittagong mana tu kan. Ya orang pun tak tahu kita ni nak cari kita macam mana. Kubur dah beli dah. Tu dah. Gali kubur siap.
Orang tanya kubur siapa? Kubur saya. Bila nak mati? Nanti lah. Ya, dia ingat dia boleh mati di mana dia nak kan. Tengok mati dalam perut ikan. Di laut kan. Ini dia. Persediaan untuk meninggal dunia. Habis. Kemudian bid'ah-bid'ah yang berkaitan dengan ziarah kubur pula. Ini orang hidup lah. Orang mati habis lah tadi. Kita tahu orang hidup pula. Tadi kita buat untuk orang mati. Ini kita sendiri buat. Ya. Menziarahi kubur pada hari ketiga kematian. Dan mereka menamakannya sebagai Al-Farq. Dan menziarahi kubur pada hari ketujuh. Kemudian pada hari ke-15. Kemudian menziarahinya pada hari ke-40. Ini orang Arab membuat ni. Ya, yang jahil lah. Dan mereka menamakannya sebagai Al-Tala'at. Ada di antara mereka yang berpada dengan menziarahi kubur pada hari ke-15 dan ke-40 saja. Ziarah kubur ibu bapa pada setiap hari Jumaat. Orang kita buat lah tak? Anak-anak yang mungkin baik dengan mak ayah dia buat kot. Tiap-tiap hari Jumaat pergi cabut rumput di kubur dan sebagainya. Kan pergi ziarah kubur tiap-tiap hari Jumaat. Tiap-tiap hari Jumaat. Paling kurang tiap-tiap hari raya lah. Lepas solat raya tu, imam akan beritahu siap-siap takut kita lupa. Jangan balik dulu pergi kubur, pergi Yasin. Kan? Sebab dulu Ustaz dia orang kata kalau petang Khamis tu kan sampai hari Jumaat sampai pagi Sabtu ke roh jenazah tu berada di kubur menunggu anak lain dah datang. Reka mereka sendiri lah. Ini mereka reka sendiri. Tak ada hadis yang sahih sebut pasal itu. Roh ni kalau pergi dia tak kembali dah. Kan? Mana boleh balik dah ke dunia? Tak boleh dah. Bergentayangan dia kata. Bergentayangan tu syaitan dia. Betul lah. Kan? Roh jahat ni syaitan lah. Kan? Ya, orang mati, roh ni tak balik ke dunia dah. Jahit baik ke jahat ke? Hak baik di mana? Al-jin. Hak jahat? Sijin. Dia pun tak balik dah. Terus perlu tunggulah. Rasa macam nampak. Rasa macam nampak. Kan? Tu baru dia ialah. Baru 2-3 hari mati rasa nampak lah kan. Rasa macam ada orang duduk sebelah yang rasa. Kan? Itu perasaan. Kan betul. Kan? Nampak sungguh lah dia kata. Itu syaitan. Memang nampak sungguh. Itu orang. Bukan dia. Kan? Itu dia. Mereka mengatakan bahawa jika jenazah tidak diziarahi pada malam Jumaat, maka jenazah akan kekal bergundah sedih. Mereka ni tak main langsung. Tak ingat langsung lah mentang-mentang lah aku tinggal banyak harta kat dia. Dia terlupa. Tak mari langsung. Tak ada. Mereka juga mendakwa bahawa jenazah dapat melihat mereka apabila mereka keluar daripada batasan negeri mereka. Dia kata jenazah boleh nampak kita ni. Boleh lagi maknanya ada interaksi komunikasi dengan roh jenazah. Mana ada? Tak ada. Mencari roh orang mati tak boleh, tak ada. Macam sedulu Ustaz, kita baca sedulu. Belum cakap macam tu. Yalah kita pun percaya ambil kan. Percaya ambil lah, ikut lah. Orang tua kita bagi tahu macam-macam kan. Kena buat macam ni, kena buat macam ni. Kita pun ikut pegang lah. Benda tu tak ada sandaran dalam agama pun. Tak ada. Dia hanya riwayat mulut ke mulut. Benda yang tak sahih pun. Rekaan-rekaan saja. Jadi kemudian orang perempuan keluar pada waktu galas, iaitu hujung malam lah. Kan? Cahaya ketika bercampur dengan cahaya subuh tu. Hari Sabtu dia berkeluar ke Masjid Umawi. Di mana Syam ni, Syria. Jami' Umawi. Kan? Untuk menziarah Al-Maqam Al-Yahyawi. Nabi Yahya dia berkata, apa yang dianggap sebagai makam Nabi Yahya alaihissalam. Padahal kubur para nabi siapa pun tak tahu. Kecuali Nabi Muhammad yang semua tak diketahui dengan pasti.
Kecuali Nabi kita SAW kubur diketahui secara pasti. Lain Nabi semua tak diketahui secara pasti. Kan? Dan Nabi tak pernah bagi tahu pun. Cuba tentang Nabi Musa ya. Nabi kata, kalau aku ada kat situ aku tunjuk ke kamu. Dekat bukit yang dekat tanah merah tu kan. Busut. Tanah merah tu, situ kubur dia. Kalau aku ada aku tunjuk kamu. Tapi tak ada siapa tahu. Dia sebut kubur Nabi Hud lah, dekat Yaman lah, apalah. Kan? Setengah tu dia boleh dakwah pula. Dia boleh nampak Nabi Hud di atas kubur tadi. Kan, kalau kita pergi ziarah ke Yaman tak ziarah kubur dia sedih. Kan? Ni dia. Dulu jejak Rasul selalu dah buat cerita-cerita mengarut macam ni kan. Cerita-cerita mengarut. Bulan puasa pula tu duk pemohong. Saya pun tengok juga. Sama lah kita semua. Dulu kan. Jangan bersemangat. Kan? Jejak Rasul cari kubur tu kubur ni kan. Orang dah pembohong kita tak percaya. Betul. Dia. Dia baru pergi dengar mulut orang cerita juga kan. Tu dia. Dan mereka mendakwa bahawa jika melakukan aktiviti ini secara berterusan selama 40 kali hari Sabtu, maka kita akan dapat apa yang kita niatkan. Okey. Dapat apa yang kita niat tu. Kemudian ziarah kubur Ibnu Arabi selama 40 kali hari Jumaat dengan dakwaan bahawa hajat akan dipenuhi. Ustaz. Ya. Ibnu Arabi kat sini ni yang pada wujud kan. Kadang-kadang saya dengar dalam ceramah ustaz-ustaz sunnah ada sebut Arabi. Ibnu Al-Arabi, Ibnu Al-Arabi, Al-Arabi Al-Maliki. Itu ulama sunnah kita. Ibnu Arabi ni mana pelopor akidah Wahdatul Wujud. Arabi dengan Al-Arabi. Beza dua tu. Ya. Ulama besar lah Ibnu Arabi Al-Maliki tu. So dia mazhab Maliki. Kemudian ziarah kubur pada hari Ashura. Hari Muharram ni, mana 10 Muharram lah. 10 Muharram ziarah kubur. Ziarah kubur pada nisfu Sya'ban dan menyalakan api di sisi kubur. Orang kita tak buat kot. Ziarah kubur pada hari raya Aidil Adha dan Aidil Fitri. Ni bukan dekat orang Melayu kita buat no. Orang Arab pun buat juga ni. Kan? Orang Ajam Arab pun buat juga. Hari raya pun ziarah kubur. Mana sunnah Nabi? Tapi kalau kita tak pergi ziarah kubur, orang kata kita kan apa ni? Kan? Pelik. Macam dia tak mati. Macam-macam dia kata. Tak sayang pada mak lah, tak sayang pada ayah lah kan. Hari raya pergi kubur dulu. Baru pergi jalan rumah dia, beradik, kawan-kawan. Serta pada bulan Rajab, Sya'ban dan Ramadan. Kemudian ziarah kubur pada hari raya. Sama orang tadi. Ziarah kubur pada hari Isnin dan Khamis. Mereka yang pergi menziarahi kubur akan berhenti dan berdiam seketika di pintu masuk perkuburan dengan penuh khusyuk. Seolah-olah mereka sedang meminta izin. Selepas itu barulah mereka masuk. Kan? Ini juga ada orang buat. Berdiri di hadapan kubur sambil meletakkan kedua tangan seperti orang yang solat. Begitu. Kan? Kemudian duduk. Bertayamum untuk menziarahi kubur. Adakah orang buat macam ni? Kemudian solat 2 rakaat semasa menziarahi kubur. Pada setiap rakaat membaca surah Al-Fatihah dan ayat kursi sebanyak sekali, serta surah Al-Ikhlas sebanyak 3 kali, dan diberikan pahalanya kepada jenazah. Membaca surah Al-Fatihah untuk orang-orang yang meninggal dunia ini juga bid'ah. Kan? Al-Fatihah, baca Al-Fatihah. Membaca surah Yasin di kuburan. Ada orang kita buat. Kan? Buat Yasin dalam poket ni kan. Sampai baca Yasin lah. Membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 11 kali. Kemudian berdoa dengan Allahumma inni as'aluka bihurmati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alla tu'azziba hadzal mayyit. Ya Allah, saya minta kepadamu dengan perantaraan
kemuliaan Muhammad SAW agar engkau tidak mengazab jenazah ini. Kemudian memberi salam kepada jenazah dengan mengucapkan Alaikumussalam. Itu mendahulukan alaikum ke atas assalam. Kita assalamualaikum kan? Dia alaikumussalam. Ke atas kamu kesejahteraan. Ya. Membaca ayat ini di tanah perkuburan ahli kitab. Perkuburan Kristian Yahudi inilah. Za'amal ladzina kafaru alla yub'atsu qul bala wa rabbi latub'atsunna. Baca ni. Ini juga bid'ah. Maksudnya orang-orang kafir mendakwa bahawa mereka tidak akan dibangkitkan daripada kematian. Katakanlah, tidak, demi Tuhanku bahawa kamu semua pasti akan dibangkitkan. Kemudian memberi tazkirah di atas mimbar dan kerusi di perkuburan pada malam-malam yang diterangi cahaya bulan. Malam 14, 13, 14, 15. Bagi tazkirah di kubur, bagi ceramah di kubur. Ini orang tak buat lagi tempat kita. Mungkin nanti ada kan orang yang dia berfikiran agak kreatif sikit. Bagus ni kita buat ni. Ya, kita buat kelas di kubur. Ya, buat kelas di kubur pada malam 13, 14 dan 15. Baru khusyuk dia kata. Kan? Buat kelas di surau di mana tak khusyuk. Kubur khusyuk lah. Ya. Bagi takut sikit. Mana ada orang buat dan disebut di sini. Kemudian bertahlil dengan cara menjerit-jerit di celah-celah kubur. Supaya apa? Suara boleh masuk ke dalam kot. Menamakan orang yang datang menziarahi sebahagian kubur dengan haji. Assalamualaikum Tuan Haji. Ya. Sebab dia pernah pergi haji lah, kita pun Tuan Haji. Mengirim salam kepada Nabi SAW melalui orang yang menziarahi para Nabi tersebut. Kepada para Nabi alaihimussalam. Kalau dia kata di kubur Nabi sekian, kirim salam lah. Nabi Yaman, pergi kubur Nabi Hud lah. Pergi kirim salam kat Nabi Hud lah. Kan? Beritahu lah nama saya. Dia kenal lah tu. Lepas tu, besok orang kita halang. Bagi salam, nak pergi Mekah, belum pernah. Saya nak kira tak apa nak kirim salam lah kat Nabi SAW. Beritahulah nama saya. Padahal salam dia di mana pun sampai. Para wanita keluar menziarahi kubur para wali di As-Salihiyah yang terletak di Damsyik, di Syria lah. Dan turut disertai oleh orang-orang lelaki yang berbeza-beza umur mereka. Menziarahi kesan-kesan tinggalan para Nabi di Syam seperti gua Nabi Ibrahim AS dan 3 kesan tinggalan di Gunung Qasyun yang terletak di bahagian barat Ar-Rabu'. Ya. Kemudian ziarah kubur askar yang tidak dikenali atau kubur orang yang mati syahid yang tidak dikenali. Menghadiahkan pahala ibadah kepada orang-orang Islam yang telah meninggal dunia serta solat dan membaca Al-Quran. Menghadiahkan pahala amalan kepada Nabi SAW. Saya sedekahkan pahala bacaan Yasin saya kepada Rasulullah SAW dan kepada guru-guru saya dan kemudian kepada ibu bapa saya lah, dan kepada muslimin dan muslimat yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Ambil baik hati je dia. Kan? Ada dia. Kemudian memberikan upah kepada, ingat tak? Mana dia baca ila hadratin Nabi tu? Kan dia ketika dia nak mulakan majlis tahlil kan? Ila hadratin Nabi al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa sairi sahabah wal masyayikh wal awliya wa li jami' al-muslimin wal muslimat wa ila arwahi abaina wa ajdadina, kan? Syai'ul lahumul fatiha. Baca kita baca Fatihah. Ada pada buat kan? Tu. Ketika dia nak bulatkan majlis tu. Kemudian memberikan upah kepada orang yang membaca Al-Quran
dan menghadiahkan pahalanya kepada jenazah. Allah, jadi bisnes pula. Quran ni kan. Ini benda-benda ni semua ni pernah buat ni. Zaman jahiliah lah, buat. Dapatlah RM50 masa tu, RM50 ni besar kan. Baca Quran untuk orang mati. Kemudian kata-kata setengah orang, sesungguhnya doa di sisi kubur para nabi dan orang-orang soleh adalah mustajab. Sebab tu dia pergi doa dekat kubur Nabi SAW kan. Angkat tangan dia berdoa. Orang doa menghadap kiblat, dia berdoa menghadap kubur Nabi SAW. Pergi ke kubur untuk berdoa di sisinya kerana mengharapkan kemakbulan doa. Doa di tempat lain masa macam tak makbul dan tak khusyuk. Doa dekat kubur ni khusyuk. Menudung kubur para nabi, orang-orang soleh dan selain mereka. Tak tahu kok mereka pergi ziarah kubur Imam Syafi'i ke, kubur Imam Bukhari kan. Dia bubur macam kain ke apa kan. Kepercayaan setengah orang bahawa jika kubur orang soleh berada di satu kampung, maka penduduk kampung tersebut akan mendapat bantuan dan rezeki disebabkan keberkatannya. Dan mereka berkata, sesungguhnya penghuni kubur ini ialah penjaga tempat ini. Seperti mana kata mereka, Sayyidah Nafisah ialah penjaga Kahirah, manakala Syekh Ruslan pula ialah penjaga Damsyik, dan si fulan dan si fulan adalah penjaga Baghdad dan selainnya. Ini semua syirik pada rububiyah ni. Syirik rububiyah kan. Kemudian kepercayaan bahawa kubur para wali mempunyai pengkhususan tertentu, seperti pengkhususan dimiliki oleh para doktor perubatan. Ada kubur wali yang menyembuhkan penyakit mata. Kamu sakit mata, pergi kubur sekian. Kan? Pergi maknanya letak mata kat kubur tu lah. Lepas tu sakit sekian-sekian, kubur sekian-sekian. Di Malaysia kita tahu, di Pakistan ada, Pakistan. Dulu lah di Karachi, di apa nama, dekat dengan pantai Karachi tu, Clifton. Kan? Kita biasalah jalan-jalan di pantai, tengok ada satu tempat tinggi kan. Tempat dia macam ada tangga naik. Orang ramai tu naik pergi. Rupanya tanya apa ni? Di situ ada kubur wali. Dia berkata, duk pergi tabaruk di situ. Orang Pakistan contoh ni. Contoh tahun 90-an tu lah. Jadi naik situ tengok ramai orang, perempuan, lelaki pun semua kan, minta hajat lah, minta hajat. Macam-macam hajat kan. Dia buat syirik lah. Dia pun orang sembahyang, solat je tak. Tapi menyebutkan Allah Ta'ala tadi. Itu dia. Ada satu budak Myanmar, dia cerita di tempat dia, kampung dia lah kan, dia nak pergi masjid, rumah ni sebelum masjid ada kubur. Nak pergi masjid, solat masjid ni, pusing dulu kat kubur tu, tawaf di kubur, minta doa dulu, pergi solat. Balik kalau rajin singgah pula kubur tadi, tawaf pula, doa pula, bawa balik rumah. Macam tu dia buat. Musyrikin. Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Tidak beriman kebanyakan mereka kepada Allah Ta'ala tadi, melainkan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang menyemutukan Allah. Kan? Minta pada kubur tadi, bertawasul kepada orang yang kubur tadi, kan? Supaya apa? Supaya sampaikan hajat mereka kepada Tuhan. Minta sendiri tak sampai, kena ada orang tengah. Orang tengah tu pula kena orang mati dulu, orang hidup tak boleh. Kena mati dulu, hajat dia boleh disampaikan kepada Tuhan. Ini kepercayaan yang merosakkan akidah lah. Kemudian kata-kata setengah orang, kubur orang yang terkenal ialah penawar racun yang mujarab. Ada juga orang kata macam ni. Ucapan sebahagian syekh, yakni guru kepada muridnya, jika engkau ada apa-apa hajat untuk diminta kepada Allah, maka pohonlah kepadaku. Atau berkata, pohonlah di sisi kuburku. Nanti kalau aku mati besok, kamu ada hajat apa-apa, pergilah minta dekat kuburku hajat kamu. Mensucikan pokok-pokok dan batu batan yang berada di sekeliling kubur wali.
Dan percaya bahawa siapa yang merosakkan sebahagian pokok dan batu tersebut, maka dia akan ditimpa petaka. Ahli kepercayaan ni lah. Kata-kata setengah orang, sesiapa yang membaca ayatul kursi dan menghadap ke arah Syekh Abdul Qadir Al-Kailani, boleh juga dipanggil dengan Abdul Qadir Al-Jailani. Ada dua ni lah, maksudnya boleh baca Kailani, boleh baca Jailani. Kita kalau Kailani, Kailan, saya yang Kailan tu lah. Jadi kita dan memberi salam kepada beliau sebanyak 7 kali. Di setiap panggilan nama beliau itu dilangkah dengan satu langkah menuju ke kubur beliau, maka nescaya ditunaikan hajat si pengucap itu. Ni pokok tarikat ni mesti ada ni. Susu galur dia sampai kepada mesti ada Abdul Qadir Al-Jailani. Merenjis air kepada kubur isteri yang suaminya berkahwin lagi. Allahu Akbar. Selepas kematiannya, dengan tujuan memadam kepanasan sifat cemburu. Ada juga orang percaya macam ni. Suami dia nak kahwin lagi, dia pergi kubur isteri, dia siram banyak-banyak. Padam sifat cemburu tadi kan. Kalau kau tu hidup tak kata juga tembak dengan ayat bomba tu. Panggil bomba mandi dia. Bermusafir untuk menziarahi kubur para nabi dan orang-orang soleh. Niat tujuan musafir dia nak pergi ziarah kubur nabi. Daripada Mekah nak pergi Madinah, semata-mata niat nak pergi ziarah kubur nabi, bukan nak pergi solat di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam tu yang fadilat dia tadi kan. Solat dia 1000 solat tu. Kan? Niat nak pergi ziarah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kubur Nabi. Padahal bukan boleh, kubur Nabi berapa lapis dalam tu. Konkret dia kan? Macam tu. Kemudian dah orang-orang soleh lah dia kata. Macam contoh nak pergi ke Singapura ke, ziarah kubur Habib Noh ke apa ke, pergi Indonesia ke, ziarah kubur wali-wali Songo ke apa ke. Kan? Ini semua kerja bid'ah. Memukul gendang, meniup serunai, trompet dan seruling serta menari di kubur yang sang kekasih Allah, iaitu Ibrahim AS, untuk taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Itu dia. Menziarahi Nabi Ibrahim AS daripada dalam binaan. Pergi ke dalam binaan tadi, tempat dia dianggap sebagai kubur Ibrahim. Membina rumah-rumah di kuburan dan tinggal di dalamnya. Buat rumah di perkuburan. Duduk di rumah tanah kubur, buat rumah di situ. Meletakkan batu-batu marmar atau papan-papan kayu di atas kubur. Macam kita panggil dia panggil apa? Dia panggil apa? Kepuk. Kepuk kan. Memagar kubur. Ni kubur kita buat pagar keliling. Kan? Salah kubur apa nama Mahsuri ke, kubur Dul Said ke, Dul Said. Kan dekat Melaka tu. On the way nak balik ke sini, dah tu masjid. Masjid betul bawah tu ada kubur Dul Said. Ya. Tapi ada orang tengok, saya tengok ada orang nak pergi pegang-pegang kubur tu, betul lah baca doa. Kita tengok, jadi saya tak sembahyang masa situ, saya ingat nak solat situ. Tapi dia dengan kubur tak ada pagar apa pun. Masjid tu pergi jalan, kubur tu ke bawah. Saya pun teruskan perjalanan, solat tempat lain je lah. Kan? Sebab masjid dia tak ada pagar pun. Betul. Kubur ya, kalau ada pagar tak apa lah. Tapi di sungai sini memagar kubur. Ada orang buat pagar di kuburan kan. Kemudian menghias kubur. Hias. Bubur dengan bunga-bunga warna-warni kan. Nampak macam kek lapis je. Kuburan tadi. Lepas tu letak gambar tu kubur dia kat depan tu kan. Kat depan tu kubur dia. Yang lain pakai marilah, zikir, baca Quran dan macam-macam, sujud pun ada. Kemudian membaca mushaf Al-Quran ni ke tanah perkuburan dan membacanya untuk jenazah. Bawa mushaf, bawa Quran dan baca untuk jenazah.
meletakkan beberapa mushaf di sisi kubur untuk kegunaan sesiapa yang hendak membaca Al-Quran di situ. Melecehkan dinding kubur dan tiangnya. Tiang maksudnya kan dia buat macam binaan di kuburan tadi kan, ada dinding, ada tiang kan, plaster simen ke apa ke, letak marble ke kan, mamar ke apa ke situ. Kemudian menulis aduan-aduan dan mencampakkannya ke dalam kandang atau binaan yang dibina di kubur, kerana mendakwa para penghuni kubur tersebut akan menyelesaikannya. Kan macam pergi kubur, kubur macam dekat Langkawi tu, kubur Masuri ke apa kan, campak duit RM1, 10 sen, 30 sen. Duit kan? Campak duit. Mengikat cebisan kain di tingkap kubur para wali, supaya para wali tersebut akan mengingati mereka serta menunaikan hajat mereka. Buat binaan, kemudian buat tingkap kan, ikat kain di situ. Perbuatan golongan yang menziarahi para wali yang mengetuk keranda mereka dan menempelkan diri mereka dengan keranda tersebut, kerana dinding lah, dinding kubur tadi kan. Dia buat binaan tinggi, kerana sampai tinggi tu kan, sama paras dengan dada ke apa ke, macam gitu. Mencampakkan pakaian atau sapu tangan ke atas kubur untuk mengambil berkat. Perbuatan sebagai wanita yang menunggang kubur yang didakwa sebagai kubur wali dan menyisikkan farah mereka pada kubur tersebut supaya mereka hamil. Ada juga orang buat ni. Menyentuh kubur dan mengucupnya. Kucup batu nisan. Melekatkan perut dan belakang badan pada dinding kubur. Apa nama, semalam bila tengok dalam YouTube kan, ada dekat melekat Jabal Rahmah ke apa-apa kan, mereka dekat kumpul situ ada satu macam apa nama, tembok tu akak kucuk dia letakkan muka dia ke dinding tu kan. Kawan dia mari bising-bising, ini syirik kepada Allah Ta'ala, minta kepada Allah Ta'ala, pergi cium dinding ni buat apa? Kat mana tu kan, Jabal Rahmah kat mana tu, tak nampak tu kan, ramai orang di situ. Kat mana tu kan? Macam-macam lah, minta jodoh lah, apalah, minta untung niaga dan sebagainya, minta selamat daripada alung. Baik. Kemudian menggosok pipi muka pada kubur. Itu dia kan. Bertawaf mengenai kubur para wali dan kubur orang-orang soleh. Pergi ke kubur setengah orang yang disangka baik terhadapnya pada hari Arafah dan membuat perhimpunan besar padanya. Sebagaimana perhimpunan di Arafah. Macam di Yaman, di Hadramaut, Tarim ke mana orang ni. Menyembelih korban di sisi kubur. Sengaja menghadap ke arah kubur, ke arah yang terdapat kubur orang soleh pada arah tersebut semasa berdoa. Sengaja. Tidak mahu membelakangi arah yang terdapat sebahagian kubur orang soleh pada arah tersebut. Dan kalau ada kubur orang soleh belakang ni, tak nak dia kena pergi. Takut belakang dekat kubur kat belakang dia. Jadi dia pergi duduk di belakang kubur tu supaya kubur tu ada depan dia berdoa. Kemudian pergi ke kubur orang-orang soleh untuk berdoa di sisi kubur mereka dengan harapan dimakbulkan doa. Pergi ke kubur orang-orang soleh untuk solat di sisinya. Pergi ke kubur orang-orang soleh untuk solat menghadap ke arahnya. Pergi ke kubur orang-orang soleh untuk berzikir, membaca Al-Quran, berpuasa dan sembelih korban. Bertawasul kepada penghuni kubur. Bersumpah dengan penghuni kubur atas Allah. Tak sebut nama penghuni kubur tadi. Orang bersumpah dengan nama Allah kan. Dia bersumpah dengan nama penghuni kubur. Berkata kepada jenazah atau berkata kepada para nabi dan orang-orang yang saleh, yang ghaib, pintalah kepada Allah Ta'ala untukku. Ya Rasulullah, tolonglah minta kepada Allah Ta'ala supaya terimakan, supaya Allah Ta'ala terima permohonan saya, hajat saya. Saya. Padahal kita minta sendiri ya. Memohon pertolongan kepada orang mati seperti ucapan mereka, wahai Tuan si fulan, berilah pertolongan kepada aku dan bantulah aku untuk mengalahkan musuhku. Kepercayaan orang-orang mati mentadbir urusan alam dan bukannya Allah Ta'ala. Ada orang cakap ni, cakap kufur ni.
beriktikaf di sisi kubur dan berjiran dengannya. Kemudian pulang daripada ziarah kubur yang mereka muliakan dengan cara berundur ke belakang. Hal saya pernah tengok. Dekat kan makam Nabi SAW tu kan ada lorong kan. Kita nak keluar tu. Satu orang Indonesia lah. Wajah tu wajah Indonesia. Ada beza ke wajah Indonesia dan Malaysia? Tak tahulah. Nampak macam kenal kan. Dia jalan undur. Tangan dia buat gitu. Macam duk sami lah pula. Saya depannya, saya tengok dia ada undur. Dia buat macam tu dekat mana kubur Nabi SAW kan. Dia jalan menghadap tu. Dia buat tangan macam tu. Tangan macam tu. Cara hormat lah. Kita boleh tengok, kita buat. Dia pun tak tahu. Keluar dengan penuh. Undur. Dia mengundur. Dengan penuh kekhusyukan. Itu dia orang kejahilan sampai macam tahap tu kan. Saya letak tangan dekat situ pun kena tolak dengan Pak Arab. Kan dah ramai orang letak tangan tepi kan. Sekali Pak Arab tolak, dia ingat kita nak ambil berkat kot. Dia ingat Pak Arab tu ingat saya nak ambil berkat dekat. Ya kan dinding kan ada macam pagar tu kan. Letak tangan kan, tangan tak kat situ. Orang akan sambil jalan kan, dia ingat maka dia tolak begitu kita kan. Tak apalah, kita ingat betul kot, kita pun tak mahu lah. Ya. Kemudian ada masalah lagi. Udah birah. Dia pun tak pergi kat kuning hari ni. Tak ada orang nak pergi kat kuning. Jadi kita stop sini lah. Kan? Cuma yang buku ni habis ada sambungan sikit buku. Dia boleh bagi kan buku hadis Riyadhus Shalihin tu kan? Ada tak ada? Tanya depa tengok. Hadis tu. Hadis-hadis berkenaan dengan jenazah. Kan? Berkenaan dengan jenazah. Ada dua orang bagi. Ya. Ustaz akan sama yang tu. Sama yang ni. Sikit lah. Ya. Apa ni? Ada kat situ. Okey. Habis ni lah. Habis ni baru kita tengoklah apa kita nak baca. Jadi sampai sini insya-Allah sambung dengan tazkirah 7 minit untuk rakaman. Sallallahu alaihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.